Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah Subhanahu wa taala sayangi dan kasih sekalian, syukur kepada Allah sebab dialah Allah yang aturkan hidup kita dari dulu sehingga sekarang. Dialah Allah yang Maha Kaya, dialah Allah yang Maha Berkuasa. Jadi selain daripada Allah, langsung tak boleh buat apa. Tak boleh bagi bahagia, tak boleh bagi gembira, tak boleh selesai masalah kita, tak boleh penuh apa yang kita nak, tak boleh beri apa saya dan tuan-puan nak. Tak ada siapa boleh beri apa-apa melainkan Allah. Jadi dalam dunia, manusia selalu ingat, manusia selalu sangka bahawa manusia sangka bila dapat apa yang dia nak, dia bahagia. Bila dicapai apa, dia dapat capai cita-cita dia, dia berjaya, dia bahagia. Sebenarnya tak. Kita bahagia bila Allah bagi bahagia. Kita gembira bila Allah bagi gembira. Bila selain daripada Allah, sikit pun tak boleh buat apa. Tak boleh beri mulia, tak boleh beri hina. Semua makhluk termasuk saya, tak boleh beri hina, tak boleh beri mulia. Satu dunia berkumpul nak muliakan satu orang, sujud sembah kaki dia. Allah kata orang tu hina, dia tetap hina. Satu dunia hina satu orang, pijak dia, hina dia, cakap buruk pasal dia. Allah kata dia mulia, dia tak mulia. Mulia dan hina ni Allah yang boleh bagi. Selain daripada Allah, tak boleh buat apa-apa. Sebab tu dalam dunia, orang yang paling letih dalam hidup, orang yang kejar supaya orang sayang dia, orang suka dia. Tapi manusia yang bahagia ialah kekasih-kekasih Allah. Sebab nama pun kekasih Allah. Dia kejar Allah, dia tak kejar selain daripada Allah. Bila kita kejar Allah, hati kita bahagia, kita tenteram. Bila kita kejar Allah, hati kita tenang. Orang yang dalam dunia dikejar selain pada Allah, dia letih. Dunia ni sifat dia letih. Dunia ni sifat dia letih. Lagi banyak Nabi SAW sebut, kalau diberi satu lombok emas, manusia nak 2 lombong. Kalau dapat 2 lombong, agaknya nak 3 nak 10 nak 100. Jadi dunia ni sifat dia sementara. Sementara. Akhirat kehidupan yang selama-lamanya. Akhirat kehidupan yang selama-lamanya. Dunia ni akan binasa, musnah. Tapi akhirat ni akan kekal buat selama-lamanya. Untuk itu orang-orang terdahulu, Nabi SAW, para sahabat, mereka berusaha untuk kejar redha Allah. Hidup mereka bahagia, tenang. Hidup mereka untuk Allah sayang. 24 jam berusaha untuk Allah sayang. Jadi apa mereka buat, tindakan mereka, apa mereka pandang, mereka dengar, mereka tak peduli orang. Mereka peduli apa Allah kata kat dia. Allah suka ke Allah marah. Sebab kalau kita fikir orang ni berubah-ubah dari dulu sampai kiamat. Dari dulu-dulu sampai kiamat, macam-macam keadaan manusia datang. Macam-macam keadaan perubahan manusia, pandangan manusia. Tapi kalau kita hidup untuk Allah sayang, hidup kita tenang, bahagia. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah SWT sayangi, sebab tu tujuan asal kita untuk bahagia, ialah untuk dapat kekayaan, untuk apa saja kita nak. Kita betulkan niat kita. Kita nak redha Allah. Kita nak redha Allah. Redha Allah tu lebih mahal pada duit, lagi mahal pada harta, pada rumah, pada kereta. Redha Allah tu lagi mahal daripada kemuliaan, sanjungan manusia. Sebab orang yang sanjung kita, esok boleh pijak kita. Orang yang sayang kita, dia boleh benci kita, tapi itu tak penting langsung. Yang penting langsung tak boleh buat apa. Makhluk ni langsung tak boleh buat apa. Kencing berak dia pun Allah yang urus. Kenapa kita terkesan pada selain pada Allah? Kencing berak dia pun Allah yang urus. Satu orang kita punya kencing pun Allah yang urus. Allah bagi nikmat, tak boleh kencing, termenung 3 hari. Termenung 3 hari, merah muka, mata merah, senak perut, tak boleh kencing 3 hari. 3 hari tak boleh buang air, senak perut, tak boleh buat apa-apa, termenung. Allah baru suruh kencing, urus sendiri je. Pernah begitu tuan-puan, satu orang raja, dia kata kat adik, "Dek, kenapa kuat sangat jadi baik ni? Apa dapat jadi baik? Kenapa baik sangat, warak sangat ni?" Dia kata, "Abang, saya nak jadi hamba Allah yang bersyukur." Apa benda kau nak syukur? Tengok kau ni hidup tak ada kaya macam aku, tak hebat macam aku. Kau nak syukur apa? Dia tanya. Maka kata adik dia, "Abang, saya boleh buang air dengan baik.
Saya boleh buang air dengan baik. Abang ni kata buang air. Allahu Akbar, buang air semua orang boleh buang air. Dan buang air ni semua orang boleh buang air kan? Buang air semua boleh. Dan abang ni ketawakan dia. Sebab tu tuan-puan sekalian, jangan terkesan sangat dunia ni. Jangan terkesan. Allah tahan buang air je. Raja tadi kata, dia ketawakan adik dia. Bodoh adik aku ni kan. Duit pun tak banyak kan? Kuasa pun tak ada. Dia kata boleh buang air. Itulah. Inilah orang Islam ni, kata tak ada apa. Bersyukur je kerja dia, lantak dia. Dia balik kat istana. Sekali dia mesyuarat. Allah nak jadi hidayat untuk dia. Tak boleh buang air dia. Tak boleh buang air dia. Tak boleh buang air kecil dia. Baru dia termenung. Sehari tak apa. 2 hari tak boleh buang air, termenung. Tak sakit pun kalau tuan-puan 2 hari tak pergi tandas. Tak buang air besar pun dah termenung dah. Buang air besar baru sembelit je dah termenung dah. Allah Akbar, tak keluar-keluar bila air. Aduh hai. Ni boleh buang air kecil pula. Buang air kecil. Sekali buang air kecil tak boleh. Sehari, 2 hari, 3 hari. Banyak hari tak boleh buang air. Dia jumpa adik dia. Kata dia jumpa doktor. Doktor pula bagi juga ubat, belum sihat lagi. Dia jumpa adik dia. Dek, tolong doa sikit. Doa kau makbul. Kau orang baik. Doa abang supaya boleh buang air dengan baik. Supaya abang boleh buang air. Dia pun doa. Abang ni balik istana. Tak lama abang ni datang balik. Dek, boleh tolong doa lagi? Doa yang mana pula bang? Dah boleh buang air kan? Boleh dek, tapi tak berhenti-henti pula. Buang air tapi tak berhenti-henti. Lagi seram. 1 minit buang air, 2 minit buang air, 3 minit buang air, 5 minit buang air, 10 minit buang air. Sekejap buang air, 1 jam, 2 jam buang air. Dia tak berhenti buang air. Dia pun kata kat adik dia, Allah dia tak pening juga, tak boleh buang air, boleh doa untuk abang. Boleh bang, tapi syarat tadi yang maaf tertinggal. Separuh kerajaan abang tu saya punya. Boleh buang air, tapi kalau abang boleh buang air, saya bagi separuh oleh kerajaan abang. Saya nak boleh. Abang kata apa-apa dia nak ambil semua pun tak apa. Okey bang, setuju, buat surat perjanjian. Sekali bila dah boleh buang air, dia pun balik kat istana. Sampai kat istana, dia tengok adik dia duduk atas kerusi dia. Allah, dia kata kenapa kau pula duduk atas kerusi tu? Tu kan abang punya tempat, abang kan raja. Kata adik dia, abang ikut perjanjian, separuh-separuh sekarang kerajaan abang saya yang punya. Kerajaan abang ni saya punya. Kata abang didik, kalau boleh buang air je pun, kalau tak ada kerajaan, tak ada kuasa pun pening juga nak hidup. Kata adik dia, abang ambillah semula kerajaan abang ni. Abang punya kerajaan nilai dia sama dengan kencing saya je. Tuan-tuan dan puan sekalian, nikmat yang Allah bagi lagi mahal daripada segala nikmat dalam dunia. Tapi manusia, dia jarang syukuri apa yang dia ada. Dia selalu tak nampak apa yang dia miliki. Kita selalu nak apa yang kita tak ada, apa yang bukan milik kita. Tapi sebenarnya kita ada nikmat yang paling besar dalam dunia ni. Kita boleh buang air dengan baik, kita boleh buang air besar dengan baik, kita boleh tidur dengan baik, kita diberi pernafasan yang baik, kita diberi keluarga yang baik, diberi isteri yang baik, anak yang baik, diberi mak ayah yang baik, diberi banyak perkara yang baik dalam hidup kita. Untuk itu tuan-tuan dan puan sekalian, tak salah untuk berusaha lebih maju, lebih ke depan, lebih menjadi orang lebih baik. Tapi dalam hidup kita ingat, apa yang Allah beri dalam hidup ni yang paling baik dalam hidup kita. Untuk itu bersyukur pada Allah. Rahsia yang pertama dalam hidup, saya bersyukur. Kalau tuan-puan malam-malam ni, pertama nak rezeki kita jadi berkat, jadi mudah sebelum tidur. Tengok muka isteri, syukur ke Allah. Ya Allah, syukur bagi saya isteri yang baik. Sebelum tidur tengok muka suami, Alhamdulillah, syukur dapat suami yang baik. Tengok anak-anak, ya Allah, syukur Allah bagi anak-anak yang baik. Syukur dengan kehidupan, memang syukur apa yang Allah bagi pada kita. Beri anak yang baik, beri kehidupan yang baik, beri makan minum, berjaga kita. Syukur pada Allah. Syukur pada siapa? Syukur pada Allah. Banyak terima kasih pada dia, ulang-ulang kali. Alhamdulillah, hari kita sebut Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Puji itu Allah yang punya. Segala kebaikan tuan-puan nampak dalam dunia yang baik, itu daripada Allah. Dia yang sedang jaga kita. Kadang-kadang diguna orang ni, kadang-kadang diguna orang ni, kadang Allah hantar begini. Tapi hakikat sebenarnya Allah yang punya. Jadi kita banyak puji Allah. Kita banyak puji Allah. Selain daripada Allah, tak boleh buat apa-apa. Tak boleh bagi bahagia, tak boleh bagi sedih, tak boleh buat apa. Jadi sebelum tidur syukur pada Allah. Tengok isteri syukur, tengok mak ayah syukur, tengok ayah syukur, tengok siapa yang ada di sisi kita, syukur pada Allah, syukur. Bila kita syukur, Allah akan tambahkan nikmat dalam hidup kita. Syukur dengan ahli keluarga kita. Kan saya pernah cerita tuan-puan, saya berdakwah, tiba-tiba ada seorang pakcik, dia angkat tangan nak khidmat ta'am, nak masak. Dia kata, Ustaz, saya masak. Misap, saya masak. Boleh pakcik, tapi pakcik dia bagi orang muda-muda dia nak khidmat. Hari kedua nak khidmat lagi, dia angkat tangan. Kalau Pak Ustaz tak bagi, saya balik. Dia kata, okeylah pakcik masaklah. Kita dakwah-dakwah kawasan pedalaman, jauh daripada orang, kena masak sendiri.
Okey, pakcik hari ni je. Tapi kalau esok pakcik angkat tangan lagi, saya balik. Esok pakcik angkat tangan, saya balik. Dia pun masak. Sekitar tengah hari dekat tempat masak, dia nangis kuat-kuat. Kuat dia nangis. Saya pun pergi tengok. Sekali abang tadi, pakcik tadi tengah menangis. Pakcik tadi tengah menangis. Dia nangis sungguh-sungguh dekat tempat basuh baju tengah hari. Saya peluk dia. Saya, pakcik kenapa nangis? Dia kata, Ustaz, penat masak. Ustaz, penat basuh baju. 2 hari masak, penat. Basuh baju 2 hari penat. Tak berhenti. Nak basuh ni kalau masak. Sarapan pagi, minum pagi, program berdakwah. Tengah hari makan lagi. Minum petang, bangun sebelum masak, dah masak teh. Kat masjid susah pula bukan macam kat rumah. Tup je hidup. Hidupkan kadang gas habis pula. Asar buat, sebelum asar dah bangun. Lepas asar jemaah boleh minum jamu, kampung minum. Kita dakwah kat kawasan pedalaman, jamu minum. Malam pun sama. Malam pun jamu lagi, makan malam. Lepas tu basuh pinggan. Pagi-pagi sebelum subuh dah bangun, pandang masak air. Lepas keluar subuh ada teh, sarapan pagi. Tu serve sehari. 6 kali 7 kali makan. Sekali bila 6 kali 7 kali makan, 6 kali 7 kali makan, tengah hari pakcik tu nangis. Pakcik tu basuh baju, dia nangis. Dia peluk saya peluk dia. Tahu tak dia kata apa? Ustaz, penat masak. Ustaz, penat basuh baju. Penat masak, penat basuh baju. Dia kata, Ustaz, saya semenjak kahwin lebih 35 tahun, hari-hari isi saya masak untuk saya. Hari-hari 35 tahun isi saya basuh baju untuk saya. Hari-hari 35 tahun isi saya gosokkan baju saya. Hari-hari 35 tahun isi saya bangunkan anak. Hari-hari 35 tahun isi saya tolong mandikan anak-anak saya. Hari-hari 35 tahun sampai anak masuk universiti, isi saya yang uruskan mereka. Hari-hari 35 tahun Ustaz, saya bekerja berniaga, pagi tengah hari balik saya rehat. Jadi saya balik basuh baju, urus anak-anak, siapkan keluarga kemas rumah. Saya tak pernah tolong isteri saya, kata pakcik tadi. Saya tak tolong isteri saya. Jarang-jarang tolong isteri saya. Saya tak pernah cakap terima kasih kat dia. Ustaz, saya kadang-kadang kasar dalam keluarga, keras. Jadi dia kata, Ustaz, saya rindu isteri saya. Dia peluk saya. Bila manusia dekat dengan Allah, dia mula mensyukuri apa yang dimiliki. Dengan syukur ini, Allah akan tambah nikmat hidup. Syukur kita ada isteri yang baik. Syukur sebab kita ada anak-anak yang baik. Syukur sebab Allah beri kita Islam. Jaga Islam ni baik-baik. Syukur. Jaga agama ni baik-baik. Syukur pada Allah. Syukur pada Allah. Sebab tu apa-apa kita minta, syukur pada Allah. Syukur Allah beri agama. Kalau doa salat istikharah, doa dalam bahasa Melayu, terjemahan dia, Ya Allah, jika ini baik untuk agama saya, dunia saya, akhirat saya, takdirkan untuk saya. Ya Allah, kalau ini tak baik untuk agama saya, dunia saya dan akhirat saya, kesudahan saya, jauhkan daripada saya. Tentu kalau kita dalam keluarga, syukur. Bangunkan keluarga kita dengan rasa syukur itu. Bina keluarga kita dengan Islam. 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 Dekat diri pada Allah. Bina keluarga kita dengan Islam. Itu pertama. Sebelum tidur syukur. Pergi salam, peluk anak-anak. Ini rezeki dah memang tak tahu. Sebelum tidur kita marah anak-anak. Jerit kan anak-anak. Sian kita. Hari-hari jerit kan anak-anak. Hari-hari jerit isteri. Jerit kat suami. Marah sebelum tidur bergaduh. Sebelum tidur bergaduh kan. Isteri yang gaduh, suami isteri malam-malam kan. Malam apa-apa lah. Malam Jumaat ke, malam Sabtu ke, malam Minggu ke. Sebelum tidur bergaduh dulu. Masa muka sampai pagi. Jadi bila tengok keluarga, kita kena rasa sayang kan. Sebelum tidur pergi peluk anak seorang-seorang. Salam mereka. Pergi tengok isteri, suami, salam, tidur sebelah. Peluk sebelum tidur, minta maaf kan. Cakap yang baik-baik sebelum tidur, minta maaf kan? Peluk mereka, rasa sayang. Itu pertama. Kedua, kalau tuan-puan nak tahu, rezeki datang dalam hidup kita ni, amalan orang-orang dulu, waktu malam mereka tak tinggal solat tahajud. Orang dulu malam-malam tak tinggal solat tahajud. Tak tinggal solat tahajud. Jadi orang yang bangun malam tahajud ni tanda dia sedang mensyukuri nikmat Allah. Satu orang tak bangun tahajud, tak ada pertolongan Allah dalam hidup dia. Tuan-puan kalau nak dibantu, ditolong dalam perjuangan hidup kita, dalam menegakkan perintah Allah, agama Allah, dalam membina, nak bimbing anak-anak, isteri, kita perlu pertolongan Allah SWT. Malam doa ke Allah. Itu bukti keikhlasan kita. Sebab tu Maulana Inamul Hasan rahmatullah alaih kata, umat ini yang tidak bangun tahajud, dia kata apa?
bagi da'i-da'i ni bangun tahajud ni wajib pada mereka. Amat menyedihkan ramai orang-orang yang kita semangat ada nak bangunkan anak-anak dengan kebaikan, nak keluarga berkasih sayang, nak bahagia, ada yang nak berjuang, ada yang nak jadi orang kaya, ada orang nak berjihad ekonomi, berjihad macam-macam, tapi kita tinggal bangun malam. Untuk tu kita bangun malam, minta pertolongan Allah. Malam-malam nafikan diri kita, ya Allah, saya tak buat apa-apa, saya hadir di depanmu. Istighfar kepada Allah malam-malam. Malam-malam bangun istighfar, banyak minta ampun pada Allah. Kejut pasangan, suami isteri yang kejut pasangan, Allah rahmati keluarga tu. Jadi kejut isteri suami bangun tahajud. Orang dulu Abdullah Rawaha radhiyallahu anhu semain tahajud nangis-nangis. Dia tengok isteri dia pun nangis. Sayang, kenapa awak menangis? Isteri kata, abang, saya menangis sebab yang sama dengan abang menangis. Dia kata, sebab apa? Saya risau saya dengan abang lintas titian sirat. Saya risau saya dengan abang lintas titian sirat, tapi tak tahu dapat lepas ke tidak. Saya risau saya dengan abang lintas titian sirat, tapi tak tahu dapat lepas ke tidak. Saya tak tahu dapat lepas ke tidak. Jadi mula waktu malam bangun tahajud, kejut pasangan. Dalam hadis Nabi SAW, suami yang ambil air sapu kat pasangan, Allah rahmati keluarga tu. Jadi ambil air sapu kat muka pasangan, ambil air sapu kat muka pasangan kita. Bangun tahajud. Kata Habib Umar Al-Hafiz, pendakwah, pendidik, guru-guru, siapa-siapalah orang yang tak bangun malam, dia sedang menipulah apa yang diperkatakan, dan dia sedang menipulah apa diajarkan. Khusus yang hari ini kena habis-habisan. Orang Islam buat apa-apa terbaik, bersungguh-sungguh. Nabi benci orang kuat makan, kuat tidur, pemalas. Sayyidina Umar Khattab kata radhiyallahu anhu, orang Islam di jalan cepat, cakap jelas, dan ketiga, kalau mereka buat sesuatu tepat, pukul tu sakit, betul-betul buat. Dan siang macam harimau, macam singa, habis-habisan. Tapi waktu malam kita nangis depan Allah, ya Allah, saya tak buat apa-apa. Saya ingat masa saya jumpa Maulana Zubair rahmatullahi alaihi yang meninggal dunia, saya sangat sayangkan beliau, satu orang guru yang sangat saya sayangi. Saya banyak soalan saya tanya pada beliau, macam-macam soalan. Salah satu soalan saya tanya pada beliau, Maulana Zubair rahmatullahi alaihi, saya tanya bagaimana saya nak keluarga saya dapat hidayah, bagaimana saya nak keluarga saya dapat hidayah, bagaimana saya nak keluarga saya jadi baik, bagaimana saya nak bantu masyarakat, bagaimana nak bantu anak-anak muda, macam mana saya nak supaya diri saya semakin dekat pada Allah. Maka Maulana Zubair rahmatullahi alaihi kata, dakwah ini, membangunkan manusia ini, membangunkan anak-anak, isteri, nak apa saja dalam hidup, tuan-puan, nak apa pun. Dia kata Nuh alaihi salam dalam Quran kata dia berdakwah laila wan nahar, malam dan siang. Dia menangis waktu malam. Kerja kebaikan bermula daripada malam. Untuk tu waktu malam jangan tinggal sembahyang tahajud, minta pertolongan Allah. Minta Allah beri yang terbaik dalam hidup kita. Bukan untuk kita, yang terbaik untuk agama kita, dunia kita dan akhirat kita, kesudahan hidup kita. Pertama untuk agama kita, untuk bina supaya keluarga kita, anak-anak kita selamat daripada api neraka, supaya anak kita dapat jaga solat. Tuan-puan sekalian, dunia ni susah-susah, datang mati, habis susah dunia. Tapi akhirat kalau kita susah, dia tak ada mati boleh datang lah. Yang lain kalau kurang pun kita sedih, saya pun sedih juga. Kurang duit termenung juga kan. Termenung juga duit kurang, sedih juga. Walaupun sedih, kurang apa-apa rasa sedih juga. Tapi paling sedih kalau dalam hidup kita tinggalkan perintah Allah. Paling berat dalam hidup kalau kita tinggal perintah Allah. Jadi bangun tahajud, malam-malam nangis, waktu malam nangis. Malam ni waktu menangis, nangis pada Allah. Laila wan nahar, malam dan siang, nangis pada Allah. Minta pertolongan Allah, doa dengan Allah. Allah punya dunia ni, Allah yang punya diri kita, Allah yang punya anak-anak kita. Hati kita, hati anak-anak, keluarga kita dalam genggaman Allah. Hati manusia dalam genggaman Allah. Hari ini dia orang paling jahat, esok dia menjadi orang paling baik. Hari ini dia musuh kita, hari maki hamun. Orang yang pernah bunuh keluarga Nabi, buat jahat pada Nabi, sahabat, macam Abu Sufyan. Tapi hari pertama dia duduk dalam masa Nabi, di malam tu dia tengok ramai orang datang keliling ke Mekah. Dan dia pun, saya ringkaskan, pergi jumpa Nabi SAW. Nabi dia cakap-cakap, Nabi kata, Nabi beri cakap-cakap yang baik pada Abu Sufyan. Dan Nabi kata, wahai Abu Sufyan, belumkah masanya lagi hati kamu terbuka untuk memeluk Islam? Belum masanya lagi kah hati kamu terbuka untuk memeluk Islam?
Abu Sufyan terus menangis sedih. Kata Abu Sufyan, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, saya tak pernah jumpa guru yang lebih penyayang daripada kamu. Ya Rasulullah, saya tak pernah jumpa guru yang lebih penyayang daripada kamu. Kata Abu Sufyan, ya Rasulullah, saya tak pernah jumpa guru yang lebih penyayang daripada kamu. Ya Rasulullah, saya tak pernah jumpa guru, cikgu yang lebih penyayang daripada kamu. Agak-agak bagaimana esok di akhirat kalau kita dapat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Macam mana kalau kita dapat jumpa Nabi esok? Orang yang berjuang untuk kita siang dan malam, hari-hari menangis untuk kita, hari-hari berjuang untuk kita siang malam. Nabi Muhammad SAW kata Abu Sufyan, saya tak pernah jumpa guru yang lebih penyayang daripada kamu. Saya tak pernah jumpa guru yang lebih penyayang daripada kamu. Untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah SWT sayangi, kasih sekalian, itulah manusia yang paling mulia dalam dunia. Kalau Nabi SAW ada di sisi kita, beliau ialah orang yang akan mengubah semua keadaan dunia ini. Tu yang kedua, kita kena bangun tahajud, doa dengan Allah waktu malam. Ya Allah, ya Allah, saya sangat sayang pasangan saya, sayangilah beliau, ampuni dosa beliau. Doakan anak-anak kita, ya Allah, sayangi, ampuni anak-anak saya, bimbing, pimpin anak-anak saya. Bangun tahajud. Tahajud ni roh orang Islam. Walaupun 2 rakaat, Walaupun 2 rakaat sebelum subuh, bangun 2 rakaat. Ya Allah, mengadu pada Allah, mengadu pada Allah. Dunia ini berubah bukan kerana pandainya kita, hebatnya kita, baiknya kita. Dunia ini berubah dengan pertolongan dan rahmat daripada Allah. Jadi kita berusaha mendapat pertolongan dan rahmat Allah. Pertolongan dan rahmat Allah. Bukan soal pandai tak pandai, sikit ke banyak, bukan soal orang sayang kita ke orang benci kita. Tapi yang pertama sekali ialah kita dapat pertolongan Allah SWT. Ini yang hilang pada ayah-ayah dalam dunia pemimpin keluarga. Ini yang hilang daripada dalam pemimpin keluarga, ayah-ayah kurang bangun malam menangis. Bagaimana rahmat Allah nak datang dan membawa kebaikan dalam dunia? Macam mana rahmat boleh datang kalau kita tak sujud kepada Tuhan Allah, kepada Allah yang bagi rezeki dan beri bahagia bagi kita semua. Jadi mula sembahyang tahajud, Yang kedua, niat bangun tahajud. Niat bangun tahajud. Satu niat tahajud tapi tak terjaga, Allah beri pahala penuh tahajud. Jadi tapi jangan tidur lambat. Pukul 4 memang tak akan bangun dah. Jadi tidur awal, bangun tahajud. Untuk yang baru belajar, kecuali ada alim ulama dulu dia tidur pukul 3, pukul 4 pun sekejap lagi dia terbangun juga. Dia tidur tu macam pura-pura tidur, macam orang tengah bercinta, dia pura-pura tidur. Dia tak sabar untuk bangun pagi-pagi untuk menyambut kedatangan atau kepulangan orang yang dia sayangi. Suami pergi kursus, isteri kursus, malam tak lena tidur dah. Malam dah berpusing-pusing menanti kekasih hati nak pulang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang yang rindukan Allah, waktu malam dia tak lena tidur. Dia tidur tu cuma pura-pura, dia bukan nak tidur sangat. Dia rindu nak cakap waktu semua nak tidur, waktu gelap dia rindu nak bangun, nak cakap, ya Allah, terima kasih sayang saya. Dia rindu nak cakap, ya Allah, terima kasih sayang saya. Dia rindu waktu malam tak nampak dia, waktu gelap tak ada siapa nampak, dia kejut pasangan dia. Dia menangis dan kata, ya Allah, saya minta ampun, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia nak minta ampun ke Allah. Ya Allah, saya minta ampun, astaghfirullahalazim, saya minta ampun, mata saya banyak tengok yang salah. Astaghfirullahalazim, saya minta ampun, mata saya kadang-kadang mencari aib buruk saudara saya. Astaghfirullahalazim, saya minta ampun, telinga saya banyak mendengar yang salah. Astaghfirullahalazim, saya minta ampun, kalau ada kaki tangan saya pergi tempat yang salah. Astaghfirullahalazim, ya Allah, saya minta ampun. Melihat keadaan masyarakat umat ni yang sangat jauh, tapi saya tak buat apa-apa untuk agama ni. Ya Allah, saya lemah, saya daif, saya berdosa. Mereka semua baik-baik, mereka suka dengan nasihat, mereka nak berubah. Sikit je mereka dipegang, dipimpin, diberi nasihat, didoakan, InsyaAllah mereka jadi baik. Tapi saya tak sempat nak bagi masa. Jadi bangun tahajud, rindu. Orang dulu rindu bila mereka menangis waktu malam. Air mata mereka menangis, dan air mata tu yang sedikit mengubat rasa rindu mereka kepada Allah. Malam-malam mereka berbual dengan Allah, bermadah sloka depan Allah. Waktu malam menangis, dan air mata mengalir tak berhenti atas pipi dia, menangis sampai ke janggut, sampai ke dada dia. Mereka menangis sampai basah pakaian mereka, sampai kena baju mereka menangis waktu malam. Ya Allah, ampunkan dosa saya, ampunkan dosa saya. Kenapa engkau begitu sayang pada saya?
sedangkan saya begitu banyak buat dosa. Ya Allah, kenapa Engkau begitu baik pada kami sedangkan kami banyak buat salah dalam hidup kami? Ya Allah, terima kasih sayang kami. Maafkan kami yang jahil, berdosa, lemah, banyak buat salah ni. Ampunkan dosa kami. Kami semua orang yang menzalimi diri kami sendiri. Kami bertaubat pada Engkau. Jadi kedua, yang pertama tadi peluk keluarga, minta maaf pada mak ayah, pada orang-orang yang kita sayang. Minta maaf pada orang-orang yang kita sayang. Kedua, kita sembahyang tahajud. Dan kedua, kita sembahyang tahajud. Dan yang ketiga, apa dia yang ketiga? Yang ketiga, kita waktu malam, amalan orang dulu juga, mereka waktu malam suka cari orang miskin, anak yatim, bagi orang makan kan. Paling kurang bagi makan bagi duit ke isteri, ke anak, ke mak ayah mertua, mak ayah pada anak, pada adik-beradik. Dan transfer malam-malam itu pun sedekah yang paling baik, sedekah yang paling baik. Dan sebelum bangun tidur esok, baru lepas tahajud, sedekah senyap-senyap. Ataupun beritahulah pada adik-beradik, kan terkejut pula dia ingat duit mana. Pada mak ayah mertua, pada anak. Sedekah tu masuk, buat tabung je, diorang kata buat tabung masukkan. Sedekah pada mana-mana orang memerlukan. Satu lagi sunnah juga yang saya sebut yang ketiga ialah memberi. Ketiga, suka memberi. Saya beritahu tuan-tuan sekalian, saya dulu saya selalu daripada kecil, malam-malam pun saya selalu pusing-pusing jumpa orang berdakwah, sambil-sambil tu kita belanja orang makan. Tapi tak serius mana sangat. Tapi dalam 2 tahun ni saya mula serius sikit kan. 2 tahun ni serius sikit. Sebelum ni buat juga lalu macam tu, kampung asli daripada kecil. Masuk 3 hari 3 malam kita masak kat kampung asli tu. Kadang sampai 10 hari kita masak. Semua waktu kita masak, kita ajak ni buat kuliah agama, ajak orang mengaji, ajak orang sembahyang pada pagi sampai malam. Dengan diri harta kami sendiri, kami pergi mana-mana pedalaman. Dan daripada umur saya 12 tahun, Sabtu Ahad je pergi dakwah mana-mana, kampung-kampung pedalaman. Tapi sampai saya besar, alhamdulillah tak tinggal. Cuma bila kat KL ni pun macam tu juga. Tapi bila kat KL nampak lagi sedih. Jalan tengok orang terbaring dekat tepi dinding, kotor, tempat kotor, najis. Kita lalu tikus besar-besar lalu. Besar-besar macam tu tikus. Allah kan. Separuh lengan kita tikus. Tikus tu separuh ni. Besar. Besar-besar tikus lalu atas orang budak-budak tidur. 18, 19, ada 12 tahun. Budak-budak kecil-kecil kadang-kadang lalu tikus lintas. Kalau 300 bungkus nasi ayam kita bagi sekejap je habis. 2-3 kali seminggu. Betul lah, bila saya bagi, saya tengok mereka, saya jadi sedih. Rupanya bila kita memberi begitu, dan saya bercita-cita satu masa nanti Allah izin dan teringin untuk bawa setiap mereka, yang muda, yang tua, dapat berjuang di jalan Allah, dapat jadi da'i-da'i. Saya fikirkan satu hari nanti, benar Allah berkatkan umur saya, berkatkan masa saya. Sebelum saya mati, sekarang saya belum mampu nak buat semua begitu. Saya cuma mampu sikit-sikit bungkus makanan. Bagi makan tu saya mampu, senang-senang saya bagi. Ada 300 bungkus tu kan, satu RM5, RM1,500. Ada air 2,000. Kata saya buat 2-3 kali seminggu, saya bagi-bagi, cukup. Duit saya ada lagi setakat macam tu. Alhamdulillah dapat program kanan jual buku. Tapi saya beritahu dengan tuan-puan sekalian, apa dia? Yang saya tak fikir sebenarnya yang mereka ni perlu dibangunkan dalaman mereka. Perlu ada kursus-kursus yang berterusan. Saya selalu buat motivasi training. Saya tak nampak orang tak boleh berubah. Dan bila saya jumpa anak-anak ni kecil-kecil malam-malam, mereka semua baik-baik. Baik-baik semua sekali. Nampak tidur bawah jambatan. Adik, kenapa tidur kat sini? Mai ikut ustaz. Mai ikut abang. Dah makan? Mai makan. Saya ajak dia makan. Bila makan saya suap. Tu paling saya tak tahan. Dia buka mulut suap. Semua budak-budak ni buka mulut suap. Ustaz suap lagi. Lebih-lebih pula budak-budak ni. Lebih-lebih pula. Lepas tu, ustaz jom semayang. Tak boleh semayang ustaz, kami belum mandi wajib. Budak kecil pandai mandi wajib. Ajak dia orang semayang, mandi wajib kat bilik sewakan hotel. Selalu buat begitu. Yalah, saya bukan siapa-siapa, itulah yang mampu sehari dua sekurang malam ni saya terjumpa mereka. Saya niat minta Allah ampun dosa saya sekurang. Saya tahu patut banyak lagi perkara yang perlu dibuat atas mereka ini. Mereka semua anak yang baik-baik. Kalau kat sisi tu nampak anak-anak ni dekat 100 orang, 150 orang budak-budak tidur macam-macam keadaan yang akhlak. Yang mak ayah mereka mungkin sibuk. Ada yang mak ayah dah meninggal dunia. Ada yang tinggal dengan nenek, dengan atuk, tinggal dengan kakak. Kakak pun bayi-bayi dia je muda-muda dah kahwin. Orang susah. Macam-macam keadaan manusia, hidup kita ni tak sama. Saya jumpa ada orang daripada kecil duduk kat lorong, jual diri, perempuan jual diri. Daripada kecil, umur 14 tahun jual diri. Duduk tepi jalan jual diri. Sampai sekarang dah umur 20 lebih.
Sampai dah umur 20 lebih. Sampai umur dah 20 lebih. Bila kita suapkan dia orang, dia orang makan apa budak-budak ni, sampai 20 lebih, sampai 20 lebih. Tapi bila mereka dengar cerita Allah akhirat, mereka nangis, mereka berubah, jaga solat. Jadi ramai manusia dalam dunia ni yang kita tidur lena, kita makan sedap. Sebab tu Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ni sifat ketua dan pemimpin yang baik. Dan sifat setiap orang, bukan pemimpin saja, kita pemimpin keluarga pun sifat begitu. Semua orang dalam dunia, kita cek diri kita masing-masing. Kita hidup ni sekejap, tak tahu berapa lama. Setiap orang, tuan-puan dengar kisah orang yang paling baik dan mulia dalam dunia, Sayyidina Umar Khattab. Dia bukan ketua biasa-biasa, bukan ketua-ketua kampung kecil-kecil, bukan. Dia urus sebuah negara yang Rom dan Parsi, macam Rusia, macam China, macam Amerika, itu pun hampir duduk bawah orang Islam. Masa zaman Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, tuan-puan dengar tempat yang paling hebat dalam dunia macam sekarang, Baitul Maqdis tu, kemudian orang Islam dapat, mereka telah kembali kepada begitu keadaan sekali zaman pada Umar Khattab radhiyallahu anhu. Orang-orang Rom dan Parsi seram, takut dengan nama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tengah malam dia berjalan naik bukit, dia letak satu guni makanan dekat belakang dia. Dia naik atas bukit, dia tengok ada keluarga, anak-anak lapar. Dia masak, janggut dia berasap, mata dia jadi merah. Allahu Akbar. Bayangkan orang yang kubur sebelah kubur Nabi Muhammad SAW, sebelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi kata, kalau ada Nabi lepas aku, orang ni yang paling layak. Bukan calon-calon orang, Nabi sebut daripada Allah juga. Apa yang Nabi sebut semua daripada Allah. Kalau ada Nabi selepas aku, Umar Al-Khattab paling layak. Tapi tengah malam, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu masak untuk keluarga, mata merah. Ketua negara masak untuk keluarga orang susah. Sambil masak, dihidang, dilayan keluarga tu. Makcik tu kata, wahai Umar, kamu tak patut jadi ketua. Wahai ni, patut Sayyidina Umar ni tak patut jadi ketua, patut kau ni jadi ketua. Dia cakap pada Sayyidina Umar Khattab tengah masak. Dia tak tahu yang masak tu ialah khalifah dia. Dia tak tahu itulah Sayyidina Umar Khattab. Sayyidina Umar tak marah. Sayyidina Umar tak kata, saya Sayyidina Umar. Makcik agak-agak lah, tampar makcik kan. Sayyidina Umar tak cakap itu murka ke, tak. Sayyidina Umar Khattab kata apa? Sayyidina Umar Khattab kata, makcik, kalau makcik pergi Madinah nanti, makcik tengoklah kot sebab doa makcik ni ke apa, nanti mana tahu saya dah jadi khalifah, pergi jumpa saya dekat Madinah nanti. Makcik tu kesenyum je. Makcik tu senyum je. Dia bagi makan, makcik tu bagi apa, Sayyidina Umar Khattab bagi pada makcik dan anak-anak tu makan. Dia tengok budak-budak bermain. Lepas tu Sayyidina Umar Khattab balik. Masa balik, Sayyidina Umar Khattab beritahu pada Aslam, kamu tahu tak sebab apa saya tak balik tengok budak-budak tu main-main? Aslam tak tahu sebab apa. Dengar kata-kata Sayyidina Umar Khattab yang sangat mahal, berharga ini. Apa kata beliau? Lebih kurang maksudnya, apa kata beliau? Tadi masa saya lihat anak-anak tu menangis, hati saya sakit, jiwa saya sakit. Tengok budak-budak tu lapar, menangis, hati saya sakit, hati saya sedih, hati saya susah. Tapi bila tengok dia orang makan gembira, hati saya terobat dengan tengok dia orang makan, anak tu main-main gembira. Hati orang beriman, dia sedih bila tengok orang susah, lapar, sakit, dan jauh daripada Allah, sesat. Tapi bila orang ni dapat datang kepada kebaikan, diberi kemudahan, hati mereka tenang, bahagia. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah SWT sayangi, ini hati orang beriman, kekasih Allah. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Untuk tu bila saya pergi cari Sayyidina Umar Khattab tengah malam, tengah tidur, satu orang beritahu kat Sayyidina Umar, dia tengah tidur, dia dengar satu suara kata ada orang susah sedang menangis. Dia pun pergi bangun, dia tengok rupanya ada seorang lelaki yang dia ni sangat terkenal, dulu penyanyi, tapi bila dia dah berumur, dia tak ada projek, dia duduk dekat kubur, dia dekat kawasan Bakek, dia nangis sebab dia takut nak masuk masjid, lama dia tak pergi masjid. Dia doa, ya Allah, saya susah, saya lapar. Sayyidina Umar Khattab datang dan beritahu, saya nak tolong kamu. Orang lelaki tadi lari, dan dia takut pun Sayyidina Umar Khattab, dia lari. Sayyidina Umar kata, jajah, nak pergi mana? Dia pun kejar lelaki tadi, dan kemudian dia telah ajar lelaki tadi. Dia beritahu kat lelaki nak tolong. Orang tadi terus daripada berdiri jatuh ke bawah. Dia tanya, macam mana kamu tahu? Sayyidina Umar Khattab kata, dengan siapa kamu berdoa? Kamu doa dengan siapa? Tak jangan heran, jangan pelik. Kamu doa dengan Allah, Allah yang gerakkan saya untuk tolong kamu. Terus lelaki tadi daripada berdiri jatuh ke bawah, nangis. Air mata dia berlinangan, dia nangis kuat-kuat. Dia kata, ya Allah, saya bukan nak datang pada engkau. Saya datang sebab saya susah. Saya dah tak tahu nak buat apa. Tapi engkau hantar Sayyidina Umar Khattab datang tolong saya. Tuan-tuan dan
perempuan yang Allah Subhanahu wa taala sayangi dan kasih sekalian. Tuan-tuan perempuan yang Allah kasih dan sayangi sekalian, untuk tu kita sunnah juga waktu malam kita cari orang miskin susah. Sayyidina Osman radhiyallahu anhu masih jadi khalifah, dia tidur dalam masjid dekat belakang, dan itu sahabat. Tak ada orang jaga, dia tidur kat belakang. Sebab bila dia duduk belakang masjid, orang senang jumpa dia, jadi dia senang nak tolong orang lain. Bila kita jalan tengok ramai orang miskin, orang susah, tidur kat tepi longkang, busuk, ada binatang lalu, susah, macam-macam keadaan. Untuk itu tuan-tuan sekalian suka memberi. Tuan-tuan doakan saya juga, saya teringin satu masa nanti dapat bawa semua anak-anak muda ni. Ramai orang macam tu. Setiap kali jumpa budak-budak ni, saya teringin nak bawa mereka semua sekali pergi belajar iman, dekat dengan Allah. Teringin nak bawa mereka semua sekali belajar dekat dengan Allah, belajar iman, supaya datang rasa kasih sayang, dapat bawa mereka solat, anak-anak ni semua. Tadi pun ada ramai kat mesej-mesej saya, anak-anak ni, Ustaz, bila nak bawa kami pergi camp belajar iman? Saya teringin nak bawa, dengan keadaan kesibukan masa dan juga kekangan dari segi beberapa perkara yang lain. Jadi saya doa dengan Allah supaya satu masa nanti Allah izin, sebab tak ada budak-budak dalam dunia jahat-jahat, anak muda ni semua baik-baik. Saya sedih bila kenangkan mereka. Macam-macam keadaan anak muda ni, ramai yang tak solat, jauh pada agama. Tuan-tuan doakan satu masa nanti, mudah-mudahan semua anak muda dapat dibantu, dapat ditolong, dapat dipimpin, dapat dibina dalaman mereka dekat dengan Allah. Kalau tak kita buat sesuatu untuk agama ni, siapa lagi nak buat? Kalau kita tak berusaha, siapa lagi? Kalau tak sekarang, bila lagi kita nak buat apa-apa untuk agama ni? Tentu kita kena buat sesuatu untuk agama ni. Kita kena berjuang dalam hidup kita. Kita kena doakan anak-anak muda kita. Kita berusaha apa kita boleh buat selagi kita bernyawa, sampai kita mati. Jadi kita berusaha, masya-Allah. Jadi tuan-puan, ada tak nak tanya apa-apa? InsyaAllah saya ada buat kursus untuk keluarga sunnah dalam bulan September, 29 September. Tuan boleh daftar, bawa, hantar mana-mana orang, hantar mana-mana kakak-kakak, suami-suami, mana-mana semua orang. Kita pergi, datang bawa keluarga kita sendiri, suami isteri. Dan juga boleh kalau tuan-puan terlebih ni, pergi sponsor mana-mana orang, ibu-ibu tunggal, mana-mana orang-orang yang inginkan bahagia dalam keluarga, supaya dapat didik anak dengan sunnah Nabi. Semalam ramai bila kursus dengan satu kementerian pertanian begitu, Institut Pertanian daripada seluruh Malaysia. Saya nangis. Tuan-tuan tahu sebab apa saya nangis? Kursus 3 hari kami buat dekat Stew, buat dekat Kuala dekat Terengganu, kat Besut sana, Stew dekat Besut. Dan masa tu, masa dengar tu saya jumpa budak ni malam-malam, abang tu seorang-seorang peluk saya nangis. Seorang-seorang ramai juga jumpa saya nangis. Ustaz, saya ada seorang, saya dah lama tak solat, saya dah lama tinggal solat. Saya kat sini saya baru mula solat balik. Setelah 15 tahun berlalu, ni baru semenjak saya kahwin sampai sekarang, ni solat saya yang pertama dalam 3 hari ni Ustaz. 3 hari ni baru saya solat Ustaz. Dia cakap kat saya, ada seorang Ustaz, dia peluk saya selama ni kuat marah anak-anak. Dia nangis sampai masuk kepala dalam baju, malu nangis. Orang lelaki muka ganas-ganas ni nangis, tutup muka masuk dalam baju. Ustaz, saya selalu pukul anak-anak, kata dia. Saya pukul isteri saya. Saya tobat Ustaz, saya tobat. Saya tak mau buat dah. Dia nangis-nangis peluk saya. Allahu Akbar. Saya memang tak boleh tahan. Saya terkejut bila time tahajud, dia orang semua datang awal-awal. Allahu Akbar. Bila cakap agama semua nangis, sampai sudah nangis. Kakak-kakak dengar last sekali malam semalam, bila buat majlis penutup, dia membaca seorang-seorang. Kalau saya teringin, saya tak rakam pula masa tu, saya teringin kalau isteri dia orang dengar, mesti nangis punya. Ya, dia kata sayang, dia sebut sesuatu kelebaikan isteri dia. Abang minta maaf, abang cakap terima kasih, abang begini, terima kasih, basuh baju saya, terima kasih. Seorang-seorang cakap Allahu Akbar. Ada yang Ustaz, saya banyak buat kerja salah dalam hidup saya, main judi, begitu begini. Dia nangis-nangis, Allahu Akbar. Kursus team building begitu, saya buat kursus team building. Kursus tajuk apa semalam, tentang perubahan diri, jati diri, bina insan jati diri. Semua nangis-nangis berubah. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang Allah SWT sayangi, ramai orang yang dahaga untuk berubah jadi baik. Sebab tu buat saya makin sebab, makin sedih. Saya tak tahu apa nak buat. Saya malu dengan Allah.
Saya malu dengan Allah. Apa saya nak buat? Macam apa saya boleh buat? Sebab semua baik-baik. Setiap kali kita bagi nasihat, mereka baik. Mereka suka dengan nasihat. Ramai orang macam ni, bila dia dapat penangan menyebut nama Allah, dapat istighfar, mereka nangis-nangis tak berhenti. Rindu rupanya. Abang-abang tadi tu semua umur, orang kata dah hujung dah, 40 lebih, 50. Semua dekat 50 tahun dah. Baru mula solat, baru mula tahu sedar salah pukul anak-anak, baru sedar salah asyik kerja mengamuk dalam rumah, baru sedar punya salah main judi, salah tak balik-balik rumah, salah tak buat dakwah, baru sedar. Mereka nangis-nangis, mereka berubah. Jadi sebab tu kita perlu buat sesuatu. Buat sesuatu. Kita semua sama-sama malam-malam doa, ya Allah, selamatkan masyarakat. Allahumma hdina wahdi bina wahdina sejamiah. Ya Allah, Allahumma hdina. Minta Allah beri hidayah pada semua manusia ni. Allah gunakan kita sebagai sebab hidayah, supaya orang yang kita, Allah gunakan kita. Kalau tak, kita mungkin jadi sebab biasa-biasa, jadi sebab hidayah, matahari hidayah. Orang tengok kita dapat hidayah, orang dengar percakapan kita dapat hidayah, orang jalan dekat sisi kita dapat hidayah. Masya Allah. Saya jadi sebab sedih. Budak-budak jahat-jahat yang orang tengok kerja pukul orang, kadang-kadang pau orang, kadang mengompak, kadang mencuri. Budak-budak ni pun bila cakap sikit 2-3 jam dah nangis dah. Berubah ikut saya. Dengar bila solat malam bangun, luahkan hati. Tengah malam ketuk bilik, tengah kita tidur, budak-budak 3 orang datang ketuk bilik saya. Ketuk-ketuk masuk bilik, malam-malam luah perasaan. Dia kata, Ustaz, kami nak berbual dengan Ustaz. Saya kata, boleh dek, tak ada masalah. Saya peluk dia orang. Tapi Ustaz ada masa sejam je dek. Lepas tu kita kena tidur sejam. Pukul 4 kita dah nak bangun Qiyamulan ni 4.30. Sekarang dah pukul 2.30 adik ketuk ni. 3.30 kita kena berhenti tau. Dan dia orang pun cakap. Saya pun tak tidur lagi. Dia orang pun cakap. Dia orang cakap. Saya pun cerita. Berdakwah jadi semangat. Terlebih juga masa. Terus Qiyamulan je, budak-budak ni nangis. Ketuk bilik saya, nangis tengah malam. Cerita mak mereka, cerita ayah mereka. 2-3 pagi, berapa hari lepas. Saya jadi sebab apa? Tak ada budak-budak jahat. Macam mana saya nak cakap? Apa perkataan patut saya pilih? Apa perkataan saya patut pilih? Saya tak ada budak-budak ni yang jahat. Tak ada. Semua boleh diubah dengan izin Allah. Allah yang ubah dia. Saya sedih bila tengok sampai-sampai kadang anak tu sepak mak ayah dia, pukul mak ayah dia, buat macam-macam pada mak ayah dia. Allahu Akbar. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang Allah SWT sayangi, kasih sekalian, kita kena bantu anak-anak muda kita. Dan kita semua sama-sama doakan supaya Allah buka jalan, dapat bantu mereka semua, dapat buat sesuatu. Doakan semua. Saya pun ada hantar juga proposal sebelum ni mana-mana kementerian, supaya mereka juga Allah beri dapat sama-sama. Itu saja. Bukan ada apa-apa. Saya dengan maksud supaya sama-sama dapat buat sesuatu untuk anak-anak muda ni semua. Sebab tu sunnah pemimpin-pemimpin, ketua-ketua masyarakat, siapa saja, tak kisahlah, menteri ke, ketua negara ke, raja ke, sultan ke, orang biasa ke, ketua kampung ke, siapa-siapalah, ketua keluarga ke, mana-mana berjalan, cari orang susah-susah, orang miskin, tengok keadaan anak-anak muda kita, baru kita tahu. Satu Malaysia ada lumba motor, setiap negeri lumba motor. Allahu Akbar. Kalau tak kita buat sesuatu, siapa lagi nak buat sesuatu untuk mereka? Kalau kita berjuang untuk mereka, siapa lagi nak berjuang untuk mereka semua? Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang Allah Subhanahu Wa Taala sayangi dan kasih sekalian, sebab tu kita kena bangunkan umat ni, bangunkan umat ni, buat dakwah, kita hidupkan Islam, doakan orang lain, maafkan semua orang, sebelum tidur maafkan semua orang. Ya Allah, saya maafkan semua orang dalam dunia. Ya Allah, Kau buatlah semua orang dalam dunia maafkan saya. Ya Allah, saya maafkan semua orang dalam dunia. Jadi kita doakan semua orang. Jadi bangunkan anak muda ni. Dan insyaAllah saya ada program nanti hujung ni dekat cuti sekolah nanti untuk anak-anak yang lain-lain. Dan doakan saya juga dapat buat program untuk anak-anak gelandangan yang banyak ni, macam-macam anak-anak mereka yang baik-baik semuanya. Doakan satu masa nanti saya dapat buat sesuatu untuk mereka sebelum saya pejamkan mata buat selama-lamanya. Kalau saya mati sebelum saya dapat buat apa-apa untuk mereka ni, saya akan rasa sangat bersalah dan saya rasa saya sangat berdosa. Semoga Allah ampunkan dosa saya. Dosa saya sangat besar kalau saya tak buat sesuatu untuk mereka, sebab saya diberi ruang untuk itu dan saya nampak ada jalan untuk bantu mereka semua.
dan dengan jalan Nabi SAW, dengan kerja dakwah, dengan hidupkan Islam. Jadi mudah-mudahan Allah SWT terima. Saya doa tuan-puan semua bahagia. Masya Allah.